Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua lah. Ini adalah siri yang kedua lah kalau tak silap aku. Sebelum ni kita ada buat juga beberapa siri yang lain tentang memperingati tokoh-tokoh yang menyumbang sama ada dalam bidang politik, gerakan, bahasa dan juga sastra lah. Untuk hari ini ataupun malam ini kita punya program ini adalah untuk memperingati Amin Sweeney. Profesor Dr. Muhammad Amin Sweeney lah. Okey, ia merupakan seorang tokoh kalau nak boleh dikategorikan tu sebagai antara expert dalam bidang linguistik, bahasa, sastra, budaya, khususnya sastra tradisional kan, khususnya tradisional yang bersifat lisan dan juga teks. Okey, untuk bersama-sama aku pada malam ni adalah saudara Helmi Muhammad, ataupun lebih dikenali dengan nama Lok lah. Okey, Lok ni adalah antara orang yang aku kategorikan sebagai peminat tu dia punya nilai dia rendah sikit, tapi mungkin kita boleh katakan antara orang yang mengagumi Amin Sweeney kan. Jadi bersama-sama kita adalah Lok daripada Diskopi yang akan sama-sama berkongsi tentang Amin Sweeney. Mungkin kita boleh mulakan perbincangan kita ni untuk memperkenalkan diri kau lah, kemudian satu lagi memperkenalkan siapa Amin Sweeney ni kepada siapa-siapa yang dengar dan menonton rancangan ni. Silakan. Pertama sekali terima kasih atas undangan daripada Kawah Buku lah kan. Lagi satu, aku dengan kau ini pun bukannya orang lain juga. So pertama sekali terima kasih sebab ini agak undangan yang agak begitu sempit waktunya untuk aku buat satu persediaan yang lebih solid. Sebab perkara tentang Amin Sweeney ni, untuk kita mengenang ni, kita bukannya cuba untuk sembrono terus mengenang gitu, tidak boleh juga kan. Bermakna kita perlu ada satu persediaan. Dan kedua pula, aku nak maklumkan jugalah sebenarnya berkenaan apa yang perlu dibincangkan ni, aku sebenarnya bukannya expert terhadap Amin Sweeney sendiri. Cuma aku memang mengagumi dia, bagaimana dia mengulas tentang sesuatu, bagaimana dia mengulas menggunakan medium penulisan sastra misalnya, macam mana dia menggunakan metodologi yang dia gunakan. So perkara itu sebenarnya aku apply dalam aku punya research sendiri. So begitulah. So aku, nama aku Helmi, tapi among yang kawan-kawan yang rapat ni memang orang panggil itulah Lok lah kan. So aku asal dari Tawau Sabah, dan aku rasa aku dah duduk kat sini almost 12 tahun kot. 12 tahun. Jadi mungkin tambahan aku pernah tak balik ke Sabah, ke Tawau tu dalam tempoh masa 4 tahun lebih. So mungkin aku punya dialek tu ada tercampur-campur sedikit lah. Slang Sabah tu ada lagi. Slang tu masih ada. Dan tapi memang sebenarnya susah untuk hilang benda tu kan, sebab benda tu dah tertanam dalam diri kau. So kalau kita bercakap tentang Amin Sweeney, pertama sekali aku perlu admit bahawa aku tidak membaca semua buku Amin Sweeney. Tapi aku hanya membaca beberapa buah daripada sekian banyaknya, yang mungkin juga kita tidak tahu bahawa ada penulisan-penulisan Amin Sweeney yang mungkin belum dipublish. Kita tidak tahu kan, sama ada di Berkeley ataupun ada di Indonesia, itu kita tidak tahu. So kalau aku rasa aku tidak perlu untuk aku rasa mungkin sedikit latar belakang lah Amin Sweeney. Amin Sweeney dia orang dilahirkan di luar, di England. Kemudian dia datang ke Tanah Melayu untuk jadi askar dan duduk di Johor. And then dia tidak minat sebenarnya. Amin Sweeney tidak berminat untuk macam mana kan nak jadi askar ni, tak minat. Tapi dia mula tertarik dengan sastra, kita boleh panggil sastra Melayu ataupun macam mana bahasa Melayu tu sendiri. Dia mula tertarik apabila dia berbincang dengan orang-orang yang ada waktu itu. Dia menjaga pos, dia berbincang. So dia mula tertarik sebab ada beberapa perkara yang diceritakan yang dia tidak tahu. So dari situlah dia mula jatuh cinta sebenarnya. Amin Sweeney ni mula jatuh cinta terhadap bahasa Melayu itu sendiri dari situ. So dia mulakan pengajian, mula
belajar and then mula buat PhD dia, mula buat master dia dan memeluk Islam sebenarnya di Masjid London lah. And then datang balik ke sini. Bila dia datang balik ke sini, di situlah secara seriusnya dia mengkaji sebenarnya bahasa Melayu. So ada banyak karya yang di publish oleh Amin Sweeney. Sama ada kalau kita lihat di Jamras tu sangat banyak. Tetapi aku tak tahu sama ada sekarang Jamras boleh akses secara free atau tidak. Tapi ada yang free, ada yang kita perlu bayar. So pada aku cuma yang aku ni Amin Sweeney ni, kalau pada pendapat aku secara peribadi, Amin Sweeney ni seorang tokoh bahasa, tokoh linguistik, tokoh mungkin juga dia kita boleh anggap sebagai antropologis, mungkin juga kita boleh anggap dia sebagai seorang sosiologis, sebab dia bukan saja bercakap tentang bahasa, sastra, tapi dia bercakap tentang budaya. Dia bercakap tentang hubungan antara contohnya macam kampung A dengan kampung B, ada hubungannya. So dia banyak bercakap tentang ini, perkara-perkara ini. Tetapi dalam konteks sekarang ya, maksud aku sekarang ni kita mengenang 10 tahun. Tetapi sepanjang 10 tahun ini, sekali sahaja, sepanjang pengetahuan aku lah, sekali sahaja nama Amin Sweeney ni diangkat di Malaysia. Maksud aku iaitu buku ni lah. Kalau kita lihat ya, tajuk dia Setting of the Story Straight, Amin Sweeney, Malay Culture and the Malay World. Ni. Siapa yang terbitkan? Ini diterbitkan oleh Institut Kajian Etnik. Penulis dia James T. Collin, Prof James T. Collin lah. Ini agak well known lah kalau mungkin kalau orang tahu kan berkenaan dengan kajian bahasa ni, linguistik kan. Even kalau di Europe sekalipun, student-student dia ini yang aku dengar lah di Goethe University waktu aku ke sana. So ada South Asian Studies. So di South Asian Studies tu dia terpecah kepada banyak. Contohnya ada kajian Melayu, ada kajian Thailand, ada kajian ini kan. Tetapi untuk yang buat pasal pengajian Melayu, dia mesti membaca James T. Collin. Ini adalah teks wajib James T. Collin. Bermakna apa tajuk dia ni? Settling the Story Straight. Setting the Story Straight. Amin Sweeney, Malay Culture and the Malay World. Bermakna ini adalah teks wajib. So itu ditekankan. Malah aku berbincang dengan ada beberapa orang profesor lah sana. Contohnya macam siapa nama dia? Aku tak dia head of department sana, siapa? Angraf. Aku bercakap tentang Amin Sweeney. So dia kata Amin Sweeney adalah antara orang yang paling penting. Aku bercakap dengan Jan van der Putten. Ini sekolah besar begitu. So, tetapi aku agak kesal. Bukanlah aku agak kesal. Even kalau nak katakan obituary, ramai je orang menulis tentang obituary. Tapi aku agak kesal sebab orang Malaysia. Sebab Amin Sweeney ni orang Malaysia. Ya, betul. Tetapi dia warga negara Malaysia. Dia dah jadi warga negara Malaysia. Yang kalau ikut James T. Collin ni yang apa, orang putih yang telah menganggap dirinya Melayu. Begitu. Tapi aku agak kesal sebab kita tidak pernah ataupun tidak ada daripada orang kita, malah mungkin daripada sekolah yang di Malaysia memikirkan tentang Amin Sweeney. Itu aku agak ralat kot. Walaupun mungkin kita tak tercapai. Sebab aku rasa Amir Muhammad pernah menulis tentang Amin Sweeney. Amir Muhammad. Dia pernah menulis tentang Amin Sweeney. Siapa lagi ya yang pernah menulis tentang Amin Sweeney? Aku rasa setakat ini yang aku tahu Amir Muhammad lah pernah menulis tentang Amin Sweeney. So takkan itu saja gitu. Sebab aku berkenalan dengan Amin Sweeney agak lewat daripada seorang kawan lah, saya Yuti. So dia mengenalkan, dia kata Amin Sweeney ni best, ada banyak perspektif sastra yang menarik untuk Amin Sweeney dibaca. Macam mana Amin Sweeney ni try untuk counter idea kolonial. Lepas tu dia menceritakan juga macam mana Amin Sweeney ni berutus surat dengan R.O. Winstead. Tapi berutus surat tu adalah kritik mengkritik antara sesama lain. So itu menarik sebenarnya. Cuma bukan kekesalan lah. Aku nak katakan kekesalan, aku rasa agak exaggerate, tapi aku rasa macam aku agak ralat sebab tidak pernah masuk dalam sebuah perbincangan tentang Amin Sweeney ni yang lebih intens. Bukan di Malaysia saja, di Brunei malah di Indonesia sekalipun dia kurang dibincangkan. Aku kalau nak tanya aku kenapa, aku pun tak pasti kenapa. Aku rasa persoalan ni adalah satu persoalan yang penting lah. Sebab bila kau cakap kau bertemu dengan Amin Sweeney ni agak lewat, sama juga macam aku. Aku pun sebenarnya tak pernah tahu, tak pernah kenal dan tak pernah dengar pun nama Amin Sweeney sehinggalah aku berjumpa dengan Prof Samsul.
So masa aku sembang dengan Prof Samsul tu macam kau juga, kau ada kata tentang kekesalan. Jadi Prof Samsul pun kata lebih kurang macam itulah. Kekesalan dengan sama ada dengan institusi ke, ataupun dengan masyarakat ke, ataupun dengan negara sendiri ke, memandangkan Amin Sweeney adalah warga negara Malaysia. Tetapi Prof Samsul kata Amin Sweeney ni tak pernah diangkat sebagai salah satu daripada tokoh penting di dalam menyumbang khususnya kepada ilmu, sastra, bahasa dan budaya. Dan itu agak menarik. Aku rasa betul jadi kekesalan kau tu aku rasa logik lah. Sebab aku agak menarik juga. Sebab bila aku baca bila aku baca intro Hikayat Abdullah kan, yang 3 jilid tu, dia menyatakan kekesalan tau kat situ. So tapi aku tak tahulah sama ada aku nak berlapik ke apa kan, tapi dia menyatakan kekesalan. Banyak kekesalan dia. Bukanlah banyak, tapi ada satu kekesalan yang dia rasakan macam seolah-olah dia tidak minta dihargai sebenarnya. Tetapi masalah institusi tidak menghargai benda tu. So itu yang agak dia rasa macam kesal lah sebenarnya. Okey, sebelum kita sambung kita punya perbincangan ni, aku rasa elok juga kita bagi tahu siapa-siapa yang mendengar. Kau memang lebih tahu tentang Amin Sweeney daripada aku lah. Oh, tak begitu. Betul. Kau lebih banyak membaca tentang Amin Sweeney daripada aku. Aku ada baca, tetapi tak sepenuhnya. Dan kebanyakan sumber aku adalah sumber secondary lah, sumber kedua. Orang menulis tentang Amin Sweeney, dan juga beberapa cuplikan lah daripada dia punya macam kertas kerja jurnal macam tu saja. Kan. Jadi dalam konteks ni, kalau untuk penonton